Dan kita tengok bagaimana nanti orang yang menzalimi orang, segala kebaikan dia akan diambil oleh orang yang dia zalimi dulu. Orang yang dia tindas dulu akan ambil habis semua. Kalau ramai orang yang kita zalim, semua tu akan mai jumpa kita sampai habis kita punya amal ibadat. Pahala ni tak ada apa dah. Dua ada lagi orang. Mereka nak ambil apa? Kita dah kering dah habis dah, kosong. Ambil pula dosa mereka pundak atas kita. Tak cukup dengan hak kita, pergi ambil pula hak orang. Yang kita punya baik orang dah sapu licin. Sampai akhirnya disebut dalam ni tuan-tuan, akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih dilimpahkan ke atas diri kita. Allah Taala pilih kita tuan-tuan, mungkin dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan kepenatan, dalam keadaan kesihatan yang mungkin tidak memuaskan, namun atas apapun asbab kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk dihadirkan diri kita ke rumah Allah untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah, tuan-tuan dan puan, wajib kita terima kasih, syukur ke Allah, terus berdoa minta ke Allah Subhanahu wa taala agar segala pemberian Allah yang kita terima pada hari ini, kesihatan, keimanan, kekuatan dan sebagainya, Allah Taala akan kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair, di mana pada malam ni tuan-tuan kita akan sambung lagi pada dosa yang ke-17 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman. Hari tu ni, bulan lepas, kita berhenti pada akhir muka surat 106.
di mana kita bicarakan agak panjang tentang hadis yang berada di peringkat paling bawah 106 tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW menceritakan 5 golongan yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah kat mereka, dan kemungkinan mereka ini akan diberikan pembalasan disebabkan perbuatan mereka itu sewaktu mereka masih hidup di dunia. Kat akhirat confirm kena. Kat dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan tanda kemurkaan dan kemarahan dia. Kita tengok bagaimana dua melibatkan pemimpin tuan-tuan. Pemimpin yang diberi kuasa, pemimpin yang diberi amanah. Tak kira apa bentuk pimpinan. Tak kira lah daripada sebesar-besar pegang sebuah negara, sampailah pemimpin sekecil-kecil menjaga sebuah keluarga. Semua itu adalah pemimpin. Dan kalau nak kecilkan lagi tuan-tuan, bagaimana diri kita merupakan pemimpin ke atas diri kita. Kita ni sendiri pemimpin ke atas diri kita. Kalau kita berlaku zalim, kalau kita mengambil hak orang, kita menganiaya orang dengan kuasa, dengan apa yang kita ada, semua itu akan mendatangkan kemurkaan. Dan bila Allah Ta'ala murka tuan-tuan, takutlah kita kepada kemurkaan Allah, sebab akan disekat segala nikmat pemberian, akan dihentikan segala kebaikan, akan dibiarkan kita berterusan dalam kesesatan. Kita takut tuan-tuan, takut sampai akhir hayat kita tak sempat bertaubat, tak sempat nak mohon ampun, kita akan kembali dalam keadaan kita tergolong dalam orang yang paling rugi. Yang ketiga, bagaimana Nabi sebut tuan-tuan, ini kena kat kita. Lelaki yang tak jaga anak isteri dia. Dia tak heran dengan apa anak isteri dia buat. Dia tak ajak anak-anak dia untuk takut kepada Allah. Dia tak ajak isteri dia untuk taat perintah Allah. Dia seronok dengan apa yang ada pada isteri dia. Dia nampak isteri dia cantik dan sebagainya. Dia biar isteri dia keluar tak tutup aurat dan sebagainya. Anak-anak dia tak kisah dia pas semayang ke dak apa ke semua tuan-tuan. Lelaki ini akan dimurkai Allah, akan diberikan balasan yang cukup besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagaimana orang yang mengupah tapi tak bayar. Kita gajikan orang, kita janji dengan orang kerja untuk kita, kita tak bayar. Dan yang kelima, seorang suami yang menzalimi isterinya. Okay? Hadis ni cukup, walaupun 5 golongan, tapi semuanya melibatkan tentang kezaliman. Dan kita nak sambung lagi tuan-tuan, hari ni pada awal muka surat 107 insya-Allah. Baik. Abdullah bin Salam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila menciptakan seluruh makhluk, lalu mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka. Mereka mendongakkan kepala mereka ke arah langit sambil berkata, wahai Tuhan, Engkau berpihak kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, aku berpihak kepada orang-orang yang dizalimi sehingga haknya diberikan kepadanya. Tuan-tuan, Allah ni maha adil tuan-tuan. Macam kita duk sebut berulang kali tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri pun tahu kalau tak sebut. Orang yang buat lebih kurang kat kita, orang yang zalimi kita, orang yang aniaya kita, orang yang tekan tindas kita tuan-tuan, kita tak ada kekuasaan nak balas balik sewaktu kita dizalimi. Jangan susah hati. Nescaya Allah akan berada di pihak kita. Setiap kezaliman yang dilakukan ke atas kita pasti akan dituntut kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kata, mungkinlah kita kata, saya maafkan dia. Moga-moga dengan kemaafan kita itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah terima taubat dia dan dia ampunkan dosa. Tapi kalaulah kata Allah Ta'ala nak korek juga benda tu, Allah Ta'ala tetap nak hitung benda tu, tetap nak berkeluar balik apa yang dia lakukan, itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah abang, seperti mana disebut dalam satu yang disebut oleh Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, bagaimana antara benda yang tidak akan dilepaskan oleh Allah. Sebab Allah ni tak pernah zalim kepada hamba dia. Maha kasih sayang Allah kepada hamba dia. Kita tahu tuan-tuan, kita dah pernah belajar bab taubat dia. Macam mana kita buat dosa bergunung-gunung, berlaut-laut, tinggi-tinggi mana pun dosa kita tuan-tuan. Sekali kita istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku tersesat jauh, keluar pula air mata penyesalan, kita sedar kita silap selama ni tuan-tuan, Allah hapuskan seluruh dosa kita. Sedangkan dalam keadaan berpuluh tahun Allah marah kat kita, Allah murka kat kita, kita buat tak heran ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu pun Allah Ta'ala tak kisah.
Apatah lagi kalau ada hamba dia yang dizalimi. Dan takutlah kita kalau kita zalim itu orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kita duk kata kat ulama, kita duk kata dekat orang alim, kita duk kata kat tok-tok guru, orang duk kutuk maki mufti, orang-orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, jangan buat main. Sedangkan kita, kalau kita ambil contoh mudah tuan-tuan, kita menzalimi orang yang tak beriman kepada Allah, kan? Kita nampak orang tu bukan Islam, kita buat lebih kurang kat dia, kita curi harta dia, kita perkena dia, kita tindas dia. Sebab apa? Kita kata dia bukan Islam. Walaupun dia tak beriman kepada Allah, hak dia sebagai makhluk, Allah akan berada di pihak dia untuk diadili. Itu sesama bukan Islam. Apatah lagi orang yang kita aniaya, kita zalim, kita kata kutuk tu orang Islam yang ada ilmu, yang berpengetahuan, yang disayangi Allah. Waspada dengan lidah kita, jaga perilaku kita, sebab Allah berjanji Allah akan berpihak kepada orang yang dizalimi. Baik tuan-tuan, Wahab bin Munabbih berkata, seorang penguasa yang zalim telah mendirikan sebuah istana. Datang seorang wanita tua yang miskin ke tempat yang berdekatan dengan istana, lalu dia mendirikan sebuah pondok di sebelahnya, yakni sebelah istana, untuk menetap di situ. Pada satu ketika, penguasa yang zalim itu menaiki kenderaan dan berjalan-jalan mengelilingi istananya. Ia melihat pondok wanita itu dan berkata, milik siapakah pondok ini? Ada yang menjawab, milik seorang wanita miskin untuk menetap di situ. Kemudian penguasa itu menyuruh orang merobohkan pondoknya. Ketika wanita tua itu datang dan melihat pondoknya telah roboh, lalu ia bertanya, siapakah yang telah merobohkan pondokku? Seseorang menjawab, raja itu. Dia melihatnya lalu merobohkannya. Maka wanita tua itu mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Tuhanku, jika saya tidak ada, di manakah engkau? Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk membalikkan istana penguasa tadi serta orang yang ada di dalamnya. Maka Jibril pun melaksanakannya. Satu cerita yang didatangkan kepada kita, bagaimana doa orang-orang zalim tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak tengok pada cerita kezaliman yang berlaku, tapi kita nak ambil apa kesan kalau kita melakukan kezaliman. Kezaliman bukan hanya sekadar manusia dengan manusia. Kita jaga manusia, kita jaga elok-elok, tapi main dengan binatang dan tumbuhan kita buat lebih kurang. Jumpa kucing kita sepak, jumpa anjing duk lalu ambil batu baling. Tuan-tuan, semua itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut ayat bulan lepas, tuan-tuan pun hafal kan? Wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Sebaik mana kebaikan yang kita buat walaupun kecil, Allah Ta'ala kira sebesar mana pun, seburuk mana pun amal kejahatan yang kita lakukan walaupun kecil akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kes ni tuan-tuan, kita boleh nampak doa orang zalim, kita takut benda tu akan kena cash kat kita. Maksud cash apa? Tak dan nak mati kita akan merasai penderitaan hasil daripada perbuatan kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Doa orang zalim antara doa yang tak tertolak, terus sampai naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tanya juga bagaimana dengan keadaan sifat orang berdoa. Mungkin dia dizalimi tapi dia tu orang fasik, dia tak jaga solat, dia tu tak tutup aurat, dia banyak buat dosa maksiat. Tuan-tuan, hak tu cerita lain. Dalam bab doa orang zalim ni cerita lain. Tak kira siapa yang kita zalimi tuan-tuan, semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam apa yang kita tengok disebut oleh Wahab bin Munabbih ni tuan-tuan, jaga-jaga sebab doa orang zalim sangat beracun. Takut-takut tak dan nak lama kita dah kena balik kesan kezaliman yang kita lakukan. Baik. Ketika Khalid bin Barmak dan anaknya dipenjarakan, anaknya bertanya, "Wahai ayahku, bagaimanakah kita boleh sampai dibelenggu dan dipenjara, padahal sebelumnya kita hidup dalam kemuliaan?" Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, doa orang yang dizalimi berkumandang sepanjang malam. Kita telah melupakannya, sedang Allah tidak demikian."
Tuan-tuan, dalam kes ni satu orang yang mulia, yang kaya, yang mungkin hidup senang, akhirnya dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai anaknya heran. Pak, oi, kita ni orang ada kuasa, kita ni orang mewah, pasal apa kelalah kita kena penjara? Apa masalah dia? Tersedar bapak dia kata apa? Doa orang dizalimi berkumandang sepanjang malam. Tuan-tuan, ada kuasa tuan-tuan guna betul-betul tuan-tuan. Jangan guna untuk kepentingan diri sendiri dan orang yang dekat dengan kita. Jangan dengan kuasa yang kita ada kita nak mengumpul pengaruh lebih banyak, nak menambahkan kekayaan tuan-tuan, jangan. Sebab kalau yang itulah yang kita buat tuan-tuan, nescaya akan ada pihak yang dizalimi. Dan pihak yang dizalimi kalau mereka berdoa kepada Allah, teruk kita tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tuan-tuan kena jaga. Mungkin payah kan? Sebab zalim ni dia banyak benda tuan-tuan. Kata ke orang pun zalim juga, walaupun dia termasuk dalam zalim yang agak ringan. Kalau kita sakiti, kita tindas tu lain. Kata ke orang pun sudah tuan-tuan. Sama ada kita mengumpat dia atau kita fitnah dia, itu juga dikira sebagai bentuk kezaliman. Yang mana pasti sudah ada penilaian yang akan diberikan sebagai balasan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam meniti usia, dalam menunggu saja untuk kita kembali ke pangkuan Allah untuk disemadikan di barzah tuan-tuan, kenapa kita perlu ada lagi sifat-sifat yang macam ni? Kenapa kita nak cari pasai dengan Allah Subhanahu wa taala? Senang cakap, orang yang zalim ni tuan-tuan, dia cari pasai dengan Allah. Mungkin kita nampak, oi, dia ni walaupun macam tu dia zalim, tapi lalah macam tu tak nampak susah, tak nampak apa, mati lebih lagu tu. Tuan-tuan, mungkin Allah tahan seksaan dia di dunia. Di barzah siapa tahu. Di akhirat confirm akan kena. Sampai diletakkan salah satu daripada 70 dosa besar apabila kita melakukan kezaliman kepada orang. Sebab itulah benda yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dalam pelbagai bentuk. Baginda cuba tunjuk kat kita bagaimana Nabi dizalimi, bagaimana Nabi ditekan, bagaimana Nabi ditindas, bagaimana Nabi sampai kena keluar daripada Mekah. Dia buat macam-macam kat Nabi SAW. Apa kezaliman yang Nabi balas balik di atas kezaliman yang Nabi kena? Tak ada satu pun. Peristiwa di Taif sampai Allah utus malaikat mai jumpa Nabi SAW. Nabi cuma perlu bagi tahu saja. Bagi tahu kat malaikat ni, depa ni buat kat aku macam ni tadi, ni hang balas balik kat depa. Nabi cukup bagi tahu macam tu, Nabi tak balas. Fathu Makkah, Nabi tak balas. Tak ada benda yang kita tengok Nabi balas tuan-tuan, melainkan kalau benda tersebut ada berpihak kepada Islam. Ada hak-hak yang Nabi nak tuntut daripada benda yang dihalalkan, dibolehkan. Itu kita nampak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam bentuk kezaliman, cuba senaraikan satu kezaliman yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kalau siapa-siapa boleh tunjukkan, tak ada. Sebab Nabi Nabi bawa rahmah, Nabi bawa kasih sayang, belah kasihan. Kalau kata ada sifat zalim yang ditunjuk oleh Nabi, ia bertentangan dengan rahmah. Dia bertentangan dengan kasih sayang, tak sama dengan belas kasihan. Cukup banyak contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi tak banyak dari kalangan umat kita di akhir zaman, termasuk diri saya yang teruk ni tuan-tuan, yang kita boleh tiru daripada bagaimana sabarnya Nabi SAW. Betapa tabahnya kehidupan baginda Nabi SAW. Nabi adalah role model kita tuan-tuan. Kan? Nabi adalah contoh yang paling dekat yang boleh kita ikut. Bukan kita tak kenal Nabi, kita belajar tentang syama'il, kita belajar tentang sirah, kita baca tentang salah-silah perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Kita tahu semua benda tu. Tapi kadang-kadang kita tak mau ikut, kita terus menerus melakukan kezaliman. Yang tu yang akan menyebabkan kita susah nanti tuan-tuan. Jadi benda ni kita kena muhasabah. Lama mana kita nak duduk dalam keadaan macam ni? Lama mana kita nak dibenci oleh makhluk? Lama mana kita nak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lama mana? Kehidupan tuan-tuan, kehidupan kita terlalu singkat untuk kita nak buat benda-benda yang buruk macam ni. Terlalu singkat tuan-tuan.
Nak buat baik pun tak tahu mana. Dengan keadaan sekarang ni, dengan umur kita yang dah memang tak lama. Tak kira lah tuan-tuan yang dah tua, saya yang orang kata sedang-sedang, anak-anak kita yang masih muda, semua hidup dah tak lama, umur tak panjang dah. Semua duk tunggu nak sampai perakhiran saja, tuan-tuan. Maka bila kita sedar, oh dulu ni aku pernah buat zalim kat orang-orang ni, aku pernah tindas dia ni, aku pernah ambil duit dia ni, aku pernah apa saja yang kita pernah buat kat orang, tuan-tuan. Contoh hutang tak bayar ke apa ke, tuan-tuan. Lagi mana kita tahu orang tu masih ada, tuan-tuan. Berusahalah untuk jumpa dia, dapatkan kemaafan dia, settle elok, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tuan-tuan, kita tak tenang di akhirat nanti. Allah takkan lepaskan kita. Allah takkan lepaskan kita sekali-kali tidak. Rayulah macam mana pun. Akhirat tempat pengadilan. Bukan tempat nak minta, takkan tak boleh kot. Tak ada. Nak suap-suap, nak tolak-tolak tepi duit kopi kot bawah meja kan, tak ada dah. Itu semua bukan tempat dah. Lagi kita ada kemampuan, tuan-tuan, carilah, selesaikanlah. Sebanyak mana yang kita tahu, tera mana kita pernah zalim ke orang, perbetul balik, minta maaf balik, settle balik elok. InsyaAllah kita akan tenang dan bahagia di barzah dan juga di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan, saya ambil sikit daripada kitab As-Sahih. Berkata Hakim bin Yazid, aku tidak pernah takut kepada sesiapa pun seperti takutku kepada seseorang yang aku menzaliminya. Padahal aku tahu benar-benar bahawa tiada siapa pun yang akan dapat menolongnya daripadaku selain Allah. Orang itu lalu mengucapkan hasbiyallahu. Maksudnya, cukuplah Allah itu bagiku. Nanti Allah akan menghuraikannya antara aku dengan engkau. Tuan-tuan, kalau kita zalim orang baik-baik ni, tuan-tuan, orang yang ada ilmu ni, dan orang ni tak balah, dia reda sambil dia menyebut hasbiyallah. Kan kita kan, bila kita ditimpa musibah, antara benda yang kita disarankan ialah banyak akan menyebut hasbunallah. Tadi kita sebut hasbunallah kan. Tapi kalau untuk diri sendiri, hasbi Allah. Cukuplah bagiku Allah. Orang zalim kita duduk orang hasbi Allah, hasbi Allah. Kita pujuk hati kita, wahai Allah, aku sedang dizalimi, aku ada engkau, wahai Allah. Maksud dia apa? Kita serah kezaliman tadi kepada Allah. Tuan-tuan ingat Allah nak duduk saja. Dia sebut pada akhir kalam dia, Allah akan menghuraikannya antara aku dengan engkau. Allah akan settlekan bagi pihak kita dengan orang yang zalim kita tadi. Jadi antara adab yang kita boleh tengok kalau kita rasa kita ditindas, dizalimi dan sebagainya, tuan-tuan, antara benda yang kita buat mula-mula sekali, tuan-tuan, banyakkan pujuk hati kita dengan menyebut hasbi Allah. Cukuplah bagiku ada Allah. Orang yang dizalimi, Allah pasti bersama dengan dia. Dan bila kita menambahkan lagi permintaan kita, hasbi Allah, wahai Allah, aku hanya ada engkau, tolong aku ya Allah, selesaikan masalah ni ya Allah, doa minta ke Allah, pasti Allah akan menyelesaikan. Pasti Allah akan membawa kembali keadilan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bagi Allah ni kebenaran akan tetap timbul. Dan kebatilan itu pasti akan ditenggelamkan, akan dikalahkan. Sama ada tempoh masa, cepat ataupun lambat, kalau kita menjaga kebergantungan kita kepada Allah, tawakal kita, serah kita kepada Allah, yakin Allah akan pasti selesaikan benda ni. Dan kalau kita buat zalim ke orang-orang yang faham benda ni, tuan-tuan, pasang kita, masak kita, tuan-tuan. Takut Allah Ta'ala akan selesaikan dengan kita. Apa Allah Ta'ala nak bagi kat kita, tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi kat kita kesusahan, kesakitan, kemiskinan, kepayahan. Macam mana kita nak tempuh benda ni, tuan-tuan? Jadi sebelum kita nak zalim ke orang, cuba fikir balik. Kalau sekali aku buat kat dia ni, Allah akan balas kat aku. Cuba kita tanam satu perasaan macam tu. Aku ambil hak dia, nanti Allah akan ambil hak aku. Kita ambil hak orang, Allah boleh ganti, tuan-tuan. Kalau Allah ambil hak kita, siapa nak bagi balik? Allah tarik rezeki kita, Allah cabut kenikmatan kita, Allah angkat kesihatan kita. Siapa nak bagi balik kat kita benda ni? Tak ada siapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tolong jaga-jaga dalam bab kezaliman ni. Baik. Tengok pada kitab kita. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat nanti, orang yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizalimi di atas titian yang dijadikan di atas neraka Jahannam. Titian apa tuan-tuan yang di atas neraka ni? As-sirat. Antara checkpoint terakhir di akhirat sebelum seseorang tu akan ditentukan syurga dan nerakanya. Sirat ni kira hisab dah lepas, timbangan amal dah lepas, telaga Kausar baginda Nabi SAW, haudun Nabi pun dah lepas habis semua dah. Last punya checkpoint. Kita naik as-sirat, berjaya pergi sampai hujung, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita akan jadi ahli syurga. Tak sampai jatuh ke tengah-tengah dia, maka kita terpaksa berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sini, orang yang zalim dia akan bertemu dengan orang yang dizaliminya di atas titian neraka tadi. Ia akan memberitahukan kepada orang yang zalim itu kezaliman yang telah dilakukan. Contoh saya buat zalim kat tuan-tuan, kita akan berjumpa di sana, tuan-tuan akan cakap balik, ingat tak dulu? Dulu kat dunia hang buat kat aku sekian-sekian benda. Macam ni hang buat, macam ni hang tipu, macam ni hang tindas. Hang buat macam ni kat aku. Orang yang dizalimi itu akan hamak balik ke orang yang menzalimi dia. Orang yang dizalimi itu tidak akan meninggalkan si zalim sehingga ia mengambil semua kebaikan si zalim. Setelah kebaikannya habis, maka dibebankan kepada si zalim itu kejahatan orang yang dizalimi sehingga akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita sebutkan tentang bagaimana satu peristiwa Nabi duduk dengan para sahabat dengar satu bunyi macam berdentum. Dan Nabi tanya para sahabat, hang tahu tak bunyi apa tu? Dan sahabat kata, wallahu alam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul mengetahui. Nabi kata, hatulah bunyi sebiji batu dah sampai ke dasar neraka. Dan Nabi tanya lagi, tahu tak berapa lama waktu yang diambil oleh batu tu untuk sampai ke dasar neraka? Pun sahabat jawab yang sama, wallahu wa rasuluhu a'lam. Baginda Nabi SAW bagi tahu 70 tahun. Cerita di neraka ni tuan-tuan, akhirat. Akhirat punya tahun tak sama dengan dunia punya tahun. Kalau lah kita kata 70 tahun dunia pun tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang ha? Tuan-tuan, saya tak boleh bayang, saya tak sampai lagi 70. Duk ada setengah lagi terang nak sampai 70, setengah lagi. Tu pun dah rasa macam lama dah. Daripada hari pertama baling lepas 70 tahun dunia kita kata kena sampai pun tuan-tuan. Dalam mana neraka ni? Dalam tuan-tuan. Dan kita tengok bagaimana nanti orang yang menzalimi orang, segala kebaikan dia akan diambil oleh orang yang dia zalimi dulu. Orang yang dia tindas dulu akan ambil habis semua. Kalau ramai orang yang kita zalim, semua tu akan mai jumpa kita sampai habis kita punya amal ibadat. Pahala ni tak ada apa dah. Ada lagi orang. Depa nak ambil apa? Kita dah kering dah habis dah, kosong. Ambil pula dosa depa pundak atas kita. Tak cukup dengan hak kita, pergi ambil pula hak orang. Yang kita punya baik, orang dah sapu licin. Sampai akhirnya disebut dalam ni tuan-tuan, akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Sebelum ni saya pernah jumpa antara tempat orang yang duduk di dalam neraka, dasar neraka ni, kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik ni tuan-tuan, mereka akan berada dalam dasar yang paling bawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ni kita tengok antara golongan lain yang akan berada dalam neraka paling bawah ialah orang-orang yang menzalimi manusia, menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baloi ya tuan-tuan. Padan dah dengan kita nak zalim orang. Kita nak dapat sampai macam tu punya penghinaan dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk dada, tanya diri dan kemampuan kita, baloi ke tak? Sudah pasti kita akan jawab tak baloi. Sebab balasan dia terlalu besar berbanding dengan apa yang kita buat.
Tapi itulah maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak suka benda tu, tapi kita buat juga, so kita kena terima balasan dia. Okey, baik. Sikit lagi saya ambil daripada kitab asal, tuan-tuan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu katanya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang bulat, tidak berkhatan, juga tidak membawa apa-apa. Lalu berserulah satu seruan yang menyeru dengan suara yang dapat didengar orang yang berada jauh, sebagaimana yang didengar juga orang yang dekat. Suara itu mengatakan, "Akulah Raja Maha Berkuasa. Tidak diperbolehkan seorang pun dari ahli syurga untuk memasuki syurga, dan tidak dibolehkan seorang pun dari ahli neraka untuk memasuki neraka sedang dalam tangannya ada benda kezaliman, melainkan terlebih dahulu aku akan membicarakannya, sehingga suatu tempeleng sekalipun atau yang lebih kecil dari itu, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun." Manusia bangun dalam keadaan telanjang bulat, kita tahu. Dalam keadaan tidak berkhatan, kita tahu. Bangun dalam keadaan tak bawa apa pun tak ada, tuan-tuan. Kok nak bawa payung satu kan, mahsyar panas. Kok nak bawa mineral botol satu ke apa, abang nak minum, apa pun tak ada, tuan-tuan. Kita dengan diri kita semata-mata, tak ada pakaian, tak ada apa. Dalam satu riwayat lain, ketika Nabi cerita benda ni, ada sahabat tanya, saya sahabat ke isteri baginda ke, saya tak pasti, salah satu tu, manusia tak malu ke pada waktu tu? Yalah, dengar cerita semua pekat telanjang macam tu, tuan-tuan. Nabi SAW bagi tahu manusia tak ada masa dah nak tengok. Waktu tu masing-masing duk fikir nak pelepah diri. Sampai hal telanjang bogel ni, tuan-tuan, dah tak jadi satu hal yang besar dah pada waktu tu. Dan dalam hadis ni, bagaimana Allah bagi tahu ahli syurga jangan harap dia boleh masuk syurga, ahli neraka jangan harap dia boleh masuk neraka setelah diadili segala kezaliman yang ada yang dia lakukan. Selepas diadili baru okey. Yang ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka terjun ke neraka. Sampai ahli neraka pun dilarang untuk masuk neraka selagi tidak diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kezaliman ni banyak pecahan dia. Kita tengok awal-awal dulu, antara pecahan zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, zalim kepada sesama manusia. Banyak zalim yang ada tu lah. Kita tak jaga hak Allah. Kita Islam, kita sedang solat tu satu kewajipan, kemestian. Kita dengar azan, kita tak semayang. Dengar masuk bulan Ramadan, kita tahu Ramadan, orang lain puasa, kita buat tak tahu. Kita zalim dengan Allah. Allah takkan hantar kita ke neraka selagi tidak diadili, selagi tidak dibuktikan bahawa hang ni zalim. Bukti dah ada, nak tunjuk balik saja. Sebab apa? Pada akhir hadis tadi disebutkan bahawa Tuhanmu tidak akan menzalimi. Tiba-tiba okey, pergi masuk neraka. Tak ada nak hisap, nak tanya apa lagi. Saya orang akan kata dah, weh, mana boleh macam ni, terus. Kita tahulah Tuhan ni Maha Berkuasa, tapi tak boleh macam tu. Allah tak mau bagi ada cakap-cakap nak tunjuk Maha Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adili dengan saksi-saksi yang akan datang, saksi-saksi yang sama sekali tidak boleh dipertikaikan. Siapa nak pertikai, tuan-tuan, kalau anggota kita sendiri yang jawab? Siapa nak kata dia bohong? Yang jawab tu tangan kita. Yang mengeluarkan suara membenarkan perkara yang dilakukan itu kaki kita. Siapa nak argue? Saksi Allah bukan macam saksi zaman sekarang, tuan-tuan, yang boleh dibeli. Tahu 2-3 juta, dia sanggup cakap bohong, sanggup menjadi apa-apa saja untuk nak mengeluarkan cerita, nak menjatuhkan satu-satu orang. Boleh dibeli maruah dan dia punya penyaksian dengan wang. Ni zaman sekarang. Berlaku tak, tuan-tuan? Allah, sampai lah ni berlaku. Tak mau sebut lah. Tuan-tuan pun senyum, tuan-tuan tahu. Cukup mudah zaman lah nak kaya, tuan-tuan. Jadi saksi palsu, buat satu cerita.
Oh, kawan ni buat kat saya macam ni, nak bagi nampak real sikit, buat akuan bersumpah. Pak, dia bagi 3-4 juta, hampir hidup sampai ketua. Duit tu dah. Lama man. Nescaya akan dibongkarkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pada hadis tadi. Mendengar berita itu, kami para sahabat lalu berkata, "Hai Rasulullah, bagaimana hal kami yang akan datang dalam keadaan berkaki ayam dan telanjang bulat itu?" Maka Nabi SAW menjawabnya, dengan kebaikan dan keburukan sebagai balasan dalam perbicaraan itu, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seseorang pun. Bagaimana keadaan kita bangun, tuan-tuan, itulah akan menjadi penentu nasib kita. Bangun kita dalam keadaan huru-hara, bangun kita dalam keadaan tak nampak seperti mana manusia yang asal, binasalah kita. Bangun kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan relax, tak fikir apa, duk tunggu saja. Tak rasa penat, tak rasa keluh kesah, tak rasa panas. InsyaAllah, bahagia kita. Sebenarnya orang kata, tuan-tuan ni, nak tahu nasib kita baik ke buruk ni, bukan kata nak tunggu bangun ke akhirat. Time sakaratul maut tu boleh nampak dah. Kan? Ketika Israel duk mula cabut nyawa kita tu, kita dah tahu dah nasib kita macam mana. Sama ada kita akan tergolong dalam ashabul yamin, atau kita akan diletakkan dalam ashabul shimal. Golongan kanan atau golongan kiri. Kalau pada dah mati tu dah nampak dah golongan kiri, tuan-tuan, susahlah. Masalah lah kita. Baru tu, time tu baru kita akan sedang. Oh, rupanya aku dah habis dah berada di satu tempat yang aku kena buat amal, tapi aku tak buat. Tempat yang aku kena cari ganjaran, tapi aku tak cari. Allah sebut dalam Al-Quran, berjuta manusia duk minta ke Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bagilah temposan, bagilah naik balik sat pun jadilah Tuhan, ajalin qarib, sikit pun jadilah, sikit waktu. Depa minta tu nak buat apa? La asaddaqa wa akum minas salihin. Kami nak bersedekah, kami nak buat amal, kami nak jadi orang soleh. Tempoh sekali saja. Hidup sekali, mati sekali. Hidup kali kedua, tak ada, mati dah. Jadi kita boleh faham benda ni. Kita tahu, kita sedar, tuan-tuan. Lama mana lagi nak buat benda-benda yang boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, boleh bawa kebencian Allah kepada kita. Okey, sikit lagi. Tersebut suatu riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah bersabda, "Man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, barang siapa yang memukul dengan cambuk secara aniaya, maka dia akan dibalas kerana kezalimannya itu pada hari kiamat. Siapa-siapa pukul satu-satu orang tanpa sebab mungkin dia kuat, mungkin dia ada kuasa, orang takut ke dia, dia pegang tali pinggang ke apa ke, duk libas-libas, kena habis ke orang. Kan? Dia rasa benda tu macam, oh, aku buat ni tak ada siapa balas. Okey, fine. Tunggu sat. Pasti benda tu akan dibalas. Kalau sekecil tu pun disebut oleh Nabi SAW ada pembalasan dia, kalau benda-benda besar lagi lah. Jadi dah kena muhasabah banyak, kena beristighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tengok balik kitab kita, tuan-tuan. Disebutkan bahawa Kisra, yakni Raja Parsi, melantik seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar. Pada satu hari, guru itu memanggilnya dan tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab, guru itu memukulnya dengan sangat kuat. Anak itu berdendam dengan gurunya sehingga ia besar dan ayahnya meninggal dunia. Ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka ia pun memanggil gurunya agar menghadap. Lalu berkata, "Apa yang menyebabkan kamu memukulku pada hari itu dengan pukulan yang kuat dan menyakitkan, tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab?" Guru itu menjawab, "Dengarlah wahai raja.
Ketika kamu telah mencapai tahap pendidikan yang tinggi, saya sedar bahawa kamu akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah kamu. Kerana itu, saya ingin agar kamu merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman, supaya nanti ketika kamu berkuasa, kamu tidak menzalimi seorang pun. Raja itu berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lalu raja pun memberikan hadiah dan membiarkannya pulang. Ajaran seorang guru kepada anak muridnya yang dia sedar bahawa anak murid dia nanti akan memegang tampuk kekuasaan. Dia ajak satu benda, hari ini aku tunjukkan hang bagaimana rasa sakitnya bila dizalimi. Supaya bila hang duduk di tempat yang tinggi, hang boleh senang. Kalau hang zalim orang, macam mana orang tu rasa? Takkan kita nak kena buat sorang-sorang lagu tu, tuan? Takkan nak test kot dah. Balik pekat pedai anak kita ikut dan. Sepa ni tak buat apa pun. Nanti besar, dia besar. Ingat tak dulu, Pak pernah pukul dulu kan. Duk tak duk, hampa duk elok-elok tengok TV, Pak pergi pedai, hampa semua ingat dah. Sebab Pak nak rasa. Jangan macam tu. Tapi cerita ni untuk kita ambil iktibar. Tuan-tuan, kita pernah dizalimi tak? Kalau tuan-tuan pernah dizalimi, tuan-tuan rasa sakit dah. Tuan-tuan pernah hilang motor ke, hilang kenderaan, hilang duit ke apa ke contoh, ataupun orang buli kita apa dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Dendam kita macam mana? Sakit hati kita macam mana pada waktu tu? Cuba bayangkan kalau kita buat ke orang, perasaan yang sama akan dirasai oleh orang tersebut. Jadi tak perlu diwarisi kezaliman yang kita terima untuk diberikan pula kepada orang lain. Jangan. Sebab Islam ni agama yang lemah lembut. Allah suka kepada kemaafan. Kan Allah sebut dalam Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan memaafkan itu mendekatkan kita dengan takwa Allah, takutkan Allah. Ikut sifat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mudah memaafkan. Baginda tak dendam. Apa saja yang orang buat silap kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi maafkan. Tak pernah pun dibalas. Jadi benda ni kena ada kat kita. Mungkin dia boleh jadi satu didikan kepada diri kita, bagaimana kita nak didik anak-anak zuriat keturunan kita supaya jangan zalim ke orang. Pada kecil kena ajar dah. Kadang-kadang balik sekolah, anak-anak kita cerita, oh kawan ni ejek dia, kawan ni ambil duit dia, kawan ni pukul dia. Bagaimana kita nak handle benda tu, tuan-tuan? Kalau kita handle secara negatif, anak kita akan terima negatif. Oh, dia ambil duit hang, awak tak pukul dia balik, awak tak beli balik. Kalau macam tu, anak kita akan belajar buat zalim. Kena-kena dia pukul balik tu, orang semua takut kat dia. Dia pula buat perangai. Tadi orang ambil duit dia, lepas tu dia pula ambil duit orang. Sebab dia rasa dia ada kekuatan. Cuba kita ajar, tak apa, yang tu biar pilah dia, maafkan dia. Tak apa, kalau duit ni nak ayah bagi lain, kita anggap sedekah dekat dia. Mungkin dia susah, mungkin dia perlukan. Lepas ni jangan duduk dekat dah dengan dia. Kalau nampak dia lari, kita bagi benda-benda yang positif. Baru anak kita boleh membesar dengan keadaan yang positif. Dia faham benda ni. Mungkin waktu kita cakap, dia sekolah rendah, dia tak faham pasal apa kita cakap dengan tu. Bila dia besar, dia akan teringat. Oh, rupanya pak aku tak mau bagi aku gaduh. Pak aku nak suruh aku biar orang buat zalim kat aku, terima, maafkan. Baru dia boleh nampak benda ni. Tu juga satu didikan yang perlu kita ajak pada anak-anak kita sebagai asas untuk mereka nak hidup. Bertepatanlah dengan Nabi kata, anak-anak ni fitrah. Kita yang cat anak kita, kita yang warna anak kita, kita yang pilih anak kita nak jadi Yahudi, nak jadi Nasrani, nak jadi Majusi. Ataupun kita yang melengkapkan anak kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Semua tu atas didikan. Macam mana cara kita mendidik. Tuan-tuan, perenggan terakhir insya-Allah. Di antara kezaliman adalah mengambil harta anak yatim. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ia diberi pesanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan doa orang yang dizalimi kerana antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Tuan-tuan, hari itu kita sebut tuan-tuan, anak yatim jangan buat main, tuan-tuan. Sebab Allah sebut khas tentang orang yang aniaya anak yatim dalam Quran. Allah Ta'ala mention, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma
orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia sedang memakan untuk dimasukkan ke dalam perutnya itu nara, api neraka Allah, ketui-ketui bara neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dibakar, diazab di dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan daripada ayat Quran tadi, Nabi bagi tahu kat Sayyidina Muaz bin Jabal, jaga anak-anak yatim. Sebab apa? Takut doa yang orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya ingat cukup setakat tu, saya berhenti di sini dulu insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu adalah kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, tuan-tuan, orang amalkan kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh tuan-tuan, tak baloi kita buat zalim. Daripada apa yang kita nak dapat sedikit keuntungan mungkin, sedikit kekayaan yang sementara, tapi azab yang cukup besar yang kekal akan kita terima, sangat-sangat tak baloi tuan-tuan. Bertaubatlah kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta ke Allah supaya Allah Ta'ala buka jalan orang-orang yang pernah kita zalim dulu ni. Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita jumpa dia, untuk bagi kita minta, mohon kemaafan daripada dia, supaya bila kita mati tuan-tuan, mati dalam keadaan kita tak bawa dosa sesama makhluk. Ingat tuan-tuan, dalam bab bertaubat, bila ada dosa dengan makhluk, lagi makhluk tak maaf, Allah tak ampun. Kena dapat kemaafan makhluk dulu. Elakkan kezaliman. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.